Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua murid tahun 4. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kelas sejarah tahun 4. Okey, Maklimah harap kamu semua dalam keadaan sihat. Okey, jom kita mula belajar. Hari ini kita masih lagi dalam unit 1 mengenali sejarah. Tetapi hari ini kita akan masuk 2 subtopik baru, iaitu ruang dan masa dan sebab dan akibat dalam sejarah. Di akhir pembelajaran, kamu akan dapat yang pertama memahami konsep ruang dan masa dalam sejarah, dan yang kedua kamu dapat menjelaskan tentang sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, jom kita tengok subtopik pertama, iaitu ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka, kronologi bermaksud susunan peristiwa. Kronologi merupakan rentetan peristiwa mengikut urutan masa. Setiap peristiwa yang berlaku disusun mengikut urutan masa untuk membolehkan kita mudah faham tentang sesuatu peristiwa sejarah. Setiap peristiwa yang berlaku akan disusun dari mula ia berlaku sehinggalah tamat. Okey, apa tu? Rentetan peristiwa, iaitu rentetan peristiwa mengikut urutan masa. Bermaksud macam peristiwa tu disusun dari mula ia berlaku sehinggalah ia tamat. Okey? Jom kita tengok konsep masa dalam sejarah. Konsep masa dalam sejarah terbahagi kepada 4, iaitu dekad, abad, zaman dan alaf. Melalui zaman, kita dapat lihat ianya terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, zaman sebelum Masihi. Zaman sebelum Masihi ialah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Manakala zaman Masihi ialah zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Melalui dekad termasuk di dalam zaman Masihi, iaitu 10 tahun selepas Masihi. Manakala abad ialah 100 tahun Masihi dan alaf 1000 tahun Masihi. Bagi memudahkan kita memahami turutan sejarah, sejarawan menggunakan garis masa untuk menceritakan tentang peristiwa sejarah. Cuba awak lihat rajah garis masa di sini. Di sebelah atas terdapat zaman sebelum Masihi, kemudian garis berwarna merah yang menunjukkan tahun Masihi telah bermula. Kemudian terdapat zaman Masihi. Kamu dapat lihat sebelah kiri indikator tahun. Bermaksud tahun bermula dan sehingga sekarang. Contohnya, zaman sebelum Masihi terdapat 20 tahun sebelum Masihi dan 10 tahun sebelum Masihi sebelum tahun Masihi bermula. Kemudian awak dapat lihat dekad, 10 tahun Masihi bersamaan dengan 1 dekad. Manakala 100 tahun Masihi bersamaan dengan 1 abad dan 1000 tahun Masihi bersamaan dengan 1 alaf. Beginilah konsep masa digunakan dalam garis masa. Melalui konsep masa dan rajah garis masa yang kita telah pelajari tadi, kita dapat menceritakan sesuatu peristiwa. Contohnya, kronologi peristiwa sekolah saya. Ingat balik, apakah yang dimasukkan kronologi? Kronologi ialah rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Maksudnya, peristiwa yang berlaku secara berurutan. Okey, kalau di sini kita tengok, kronologi peristiwa sekolah saya akan bermula pada awal tahun dan diakhiri pada akhir tahun. Ia bermula pada bulan Januari di mana persekolahan bermula. Kemudian pada bulan Februari, hari sukan sekolah. Pada bulan April terdapat hari kantin. Pada bulan Ogos pula terdapat sambutan hari kemerdekaan sekolah. Dan terakhir sekali,
pada bulan Oktober, Hari Anugerah Kecemerlangan berlangsung. Di mana di sinilah berakhirnya kronologi peristiwa sekolah saya dalam masa 1 tahun. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, agama dan sosial. Iaitu bermaksud para sejarawan bebas memilih mengkaji dalam bidang seperti politik, agama dan sosial. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku dan ia juga membantu kita menulis peristiwa sejarah dengan lengkap dan tersusun. Mari pula kita lihat subtopik kedua untuk pembelajaran hari ini, iaitu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Ingat ya, setiap peristiwa sejarah mesti ada sebab dan mesti ada akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Contohnya, SJKC Fonyo 4 telah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Melalui Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik, kita dapat dilihat ia diadakan bagi menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik dan seterusnya ia dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Daripada Hari Anugerah ini, kita boleh lihat sebab ia dilakukan kerana menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik dan akibatnya ialah murid dapat belajar dengan tekun. Selain itu, peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British dan rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Melalui peristiwa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, kita dapat lihat terdapat sebab dan akibat daripada peristiwa tersebut. Sebab dia ialah British telah menjajah Tanah Melayu dan akibatnya rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Gambar di bawah tu kita boleh lihat rentetan ataupun peristiwa yang telah terjadi sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957, iaitu terdapat penentangan terhadap Malayan Union dan kemudian barulah pengisytiharan kemerdekaan persekutuan pada 31 Ogos 1957 terjadi. Melalui subtopik sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah, kita dapat simpulkan bahawa sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa sejarah berlaku serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah tersebut. Sampai di sini saja kelas sejarah kita untuk minggu ni. Mengharap awak dapat faham dan rujuk kembali pada dalam buku teks muka surat 10 hingga 12. Sila hantar kerja sekolah anda ya. Assalamualaikum.